Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Okey, hari ni kita jumpa untuk kelas kita yang seterusnya. Kita dalam tajuk masih bab 1 RBT, iaitu reka bentuk mekatronik. Hari ni cikgu akan menerangkan kita punya subtopik yang keempat, iaitu menghasilkan gambar rajah blok ataupun blok diagram pada produk mekatronik sedia ada. Okey, dalam tajuk ni kita akan membincangkan macam mana kita nak membina gambar rajah blok kepada produk sedia ada dalam mekatronik yang terdapat dalam buku teks tingkatan 3, iaitu kereta kawalan jauh, mesin basuh automatik dan juga pintu gelangsar automatik. Okey. Jadi di sini sebenarnya gambar rajah blok ni sikit sebanyak awak telah belajar pun pada tingkatan 2 yang lepas. Cikgu akan sambung lagi. Okey, mari kita lihat apa yang awak dah belajar dulu pada pembelajaran yang lepas. Okey, yang pertama di tingkatan 2 dalam tajuk elektronik awak telah pun belajar berkaitan dengan mikro pengawal. Okey, kat sini cikgu tunjukkan apa itu mikro pengawal ataupun kita panggil sebagai microcontroller. Okey, dia fungsinya dia ada peranti kawalan dalam satu chip. Ni dia, peranti kawalan dalam satu chip. Okey, dia ada satu dalam tu, dia kawal semua proses yang berlaku dalam kita punya produk microtronic. Okey. Dia dalam tu dia ada yang pertama kita panggil sebagai unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Kita ada RAM, iaitu Random Access Memory, ROM, Random Only Memory. Okey, apa yang kita kata sebagai kita punya ROM tu tempat simpanan data yang kekal, manakala RAM dia simpan data sementara sahaja. Okey, biasanya kalau mikropengawal ni untuk kategori produk-produk yang kecil lah. Okey, kalau produk-produk yang besar macam komputer yang besar, sistem yang besar, kita gunakan microprocessor. Okey. Okey, cikgu pergi slide yang kedua. Okey, tengok dekat mana duduknya micropengawal ni. Okey, dia duduk dekat tengah-tengah sini, bahagian kita letak dia. Ini cikgu besarkan. Dekat sini kita kata sebagai mikro pengawal. Okey, dekat bahagian proses. Fungsi dia macam umpama sama macam kita sebagai manusia. Itulah otak kita. Okey, tempat dia proses maklumat dan apa tindakan yang kita akan buat berdasarkan kita punya jajal penyelesaian. Okey, sebagai contoh cikgu bagilah. Okey, katakanlah awak memegang objek yang panas. Okey, jadi jari awak rasa panas, dia akan hantar isyarat tu dekat kita punya otak untuk mentafsir apa kita nak buat. Okey, kemudian dihantar balik pada tangan kita untuk maksudnya otak kita tafsir, angkat tangan, dihantar balik pada tangan kita dan kita angkat tangan. Itu output tindakan kita. Okey, jadi kita akan pergi 3 bahagian yang terdapat dalam kita punya gambar rajah blok. Yang pertama ialah bahagian input. Input ni tempat yang kita menerima isyarat awal. Okey, jadi dalam bahagian input untuk produk mekatronik, kita ada input digital dan ada juga input analog. Jika input tu adalah input digital, dia akan menghasilkan isyarat berbentuk digital. Manakala isyarat untuk input analog, dia akan menghasilkan isyarat dalam bentuk analog yang dihantar kepada kita punya micropengawal. Okey, ini contoh-contoh penderia input digital kita. Kita ada switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, penderia gerakan. Okey. Dan juga penderia air. Okey, untuk input analog pula, kita ada penderia jarak, penderia cahaya, penderia suhu. Cikgu tak nak pergi jauh pasal ni sebab ini awak dah belajar sebenarnya dekat tingkatan 2 yang lepas. Okey, kemudian bila dah kesan apa benda melalui kita punya penderia, baru dihantar isyarat tu kepada bahagian proses. Bahagian proses lagi kita sebut tadi micro pengawal.
Kemudian daripada bahagian proses pula, dia akan hantar pada bahagian output. Apakah tindakan yang akan dilakukan? Okey, contohnya kita punya peranti output ialah LED, diod pemancar cahaya satu. Yang kedua, pembas, dia keluarkan bunyi. Geganti. Okey, lagi satu, motor arus terus. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi kat sini. Katakanlah kita buat penderia kebakaran. Kata kita buat penderia kebakaran. Okey, yang sesuai bila penderia kebakaran, mungkin kita gunakan penderia suhu. Dia kita punya input. Okey, dia kesan suhu yang tinggi. Kemudian dia hantar isyarat kepada kita punya bahagian proses, iaitu mikro pengawal. Apa tindakan yang perlu dibuat? Kemudian mikro pengawal hantar kepada bahagian output. Mungkin yang akan berlaku ialah LED mengeluarkan cahaya dan juga pembas akan mengeluarkan siren kecemasan. Itu yang kita nak belajar hari ini. Okey, ini contoh lakaran asas gambar Raja blok. Dia mesti ada 3 bahagian, iaitu input, proses dan juga output. Dan ketiga-tiga bahagian tu, kalau awak tengok tempat yang cikgu bulatkan ni, ketiga-tiga bahagian tu dia mesti menggunakan bekalan kuasa, iaitu tenaga elektrik. Sumber sama ada daripada bateri ataupun daripada kita punya sumber AU daripada rumah kita, the plug. Okey, ini contoh juga. Ini kalau awak tengok, ini dia kata contoh untuk gambar Raja blok bagi pengoperasian diod pemancar cahaya berkelip. Okey, dia gunakan switch tekan tutup. Maksudnya bila awak tekan switch tu, dia hantar isyarat pada mikro pengawal. Mikro pengawal pula hantar isyarat supaya lampu tu menyala. Diod pemancar cahaya pun mengeluarkan cahaya. Ringkas saja. Dan ketiga-tiganya memerlukan bekalan kuasa elektrik. Okey, ini adalah macam mana kita nak menghasilkan gambar Raja blok. Yang penting dekat sini, awak kena ingat takrifan ni. Gambar yang cikgu gariskan, gambar Raja blok ditakrifkan sebagai suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Okey, kemudian dia kata tanda anak panah. Yang cikgu bulat ni, tanda anak panah. Okey, ini adalah tanda anak panah. Okey, tanda anak panah. Okey, dia kata digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi. Okey, nama elemen atau litar yang terlibat. Tengok kan masuk kat sini. Kita ada, ini asas kalau soalan tanya dekat awak, lukiskan gambar Raja blok. Ini yang awak perlu lukiskan. Okey, mesti ada 3 bahagian, input, proses dan juga output. Dalam input mesti ada peranti masukan. Input kita macam kita sebut tadi. Contoh-contoh input kita tadi sama ada input digital ataupun input analog. Okey. Contoh macam penderia penggerakan, penderia suhu, penderia cahaya, switch tekan buka, switch tekan tutup. Okey, daripada input peranti masukan dia pergi kepada kita punya mikro pengawal. Okey. Mikro pengawal tu seperti kita ada kawalan dan pengatur caraan. Mikro pengawal dia telah diatur cara. Dia telah diatur cara oleh pengatur caraan. Kemudian dia akan buat tindakan seperti yang telah diatur cara dalam kita punya peranti keluaran ataupun output kita. Contohnya macam LED tersebut tadi, LED, pembas, geganti dan juga motor arus terus atau motor arus ulang alik. Okey. Ini benda yang masih sama lagi yang kita cerita pasal tadi. Mana isyarat daripada peranti masukan hantar kepada kita punya mikro pengawal, proses hantar lagi isyarat kepada peranti keluaran untuk melakukan tindakan. Setiap produk mekatronik dia tetap sama, ada input, proses dan output. Tapi setiap produk mekatronik dia ada input yang berbeza dan output yang berbeza, bergantung kepada jenis produk mekatronik. Okey, kita pergi kepada produk yang pertama. Okey, produk kita yang pertama pada hari ini ialah kereta kawalan kereta kawalan jauh lah. Okey, bila kereta kawalan jauh ni, kita ada panel kawalan. Pertama kita ada telefon pintar. Okey, fungsi telefon pintar ni dia hantar isyarat apa tindakan kita nak buat. Inilah kita punya input.
Itu kita punya input. Okey, kemudian dia hantar isyarat kepada mikro pengawal. Dia hantar isyarat kepada mikro pengawal. Maknanya itu receiver untuk terima apa arahan dia. Kemudian mikro pengawal yang telah kita atur cara tadi berdasarkan daripada arahan yang diterima daripada kita punya input tadi, dia akan hantar kepada pemacu motor. Okey, ini output kita, pemacu motor dan juga motor arus terus. Jadi mungkin tindakan yang kita set masa kita dekat kita punya panel kawalan jauh ialah untuk kereta tu bergerak ke kanan. Jadi mikro pengawal terima isyarat bergerak ke kanan, dia hantar arus kepada pemacu motor dan arus terus untuk bergerak kanan, dan roda pun berputar. Okey. Sama juga, kalau dekat kita punya telefon pintar ataupun input kita bagi arahan untuk berhenti, nanti isyarat tu akan dihantar pada mikro pengawal supaya memberhentikan kereta. Mikro pengawal hantar pada pemacu motor dan motor arus terus pun berhenti. Jadi roda pun berhenti berputar. Okey, cikgu pergi yang contoh kedua. Ini yang biasa kita jumpa dekat pasar raya, dekat bank, iaitu pintu gelangsar automatik. Macam mana pintu gelangsar automatik ni pula berfungsi? Mari kita lihat. Pertama, dia ada penderia gerakan. Ini kita punya penderia gerakan. Tapi penderia gerakan ni, nama pun penderia, dia hanya akan berfungsi sekiranya ada objek yang menghampiri dia untuk penderia gerakan. Dia kata pergerakan objek atau benda hidup, iaitu manusia, menghampiri dia. Dia kesan dia pergerakan manusia, terus dia hantar isyarat kepada mikro pengawal untuk memproses. Maksudnya bila objek dekat, dia hantar pada mikro pengawal untuk membuka pintu. Kemudian mikro pengawal hantar isyarat kepada yang pertama pemacu motor. Kemudian pemacu motor hantar pada motor arus terus dekat output kita. Motor arus terus hantar pada takan dan pesawat, dan pintu kita akan terbuka. Dan bila kita menjauhi daripada kita pintu gelangsar automatik tadi, penegerakan dah kata dia tak kesan objek. Dia hantar pada mikro pengawal supaya menutup pintu. Jadi mikro pengawal hantar pula isyarat kepada pemacu motor, motor arus terus dan pesawat. Tadi mungkin kan cikgu sebut dia ada pengubah. Masa kita belajar masa 1.13 kita ada pengubah. Dia akan pusing ke kanan dan kemudian dia akan pusing balik ke kiri untuk menutup pintu. Dan produk mekatronik terakhir kita pada hari ini ialah mesin basuh automatik. Kalau tadi dia sama juga, dan dekat kita ada penderia dan kita ada mode pilihan. Biasanya dekat atas kita punya mesin basuh, kalau awak tengok kita ada panel pilihan. Apa awak nak buat, tindakan yang awak nak buat. Kita ada button start, button on, button off, button pause dan sebagainya. Katalah contoh kita dah masukkan kain, kemudian kita masukkan sabun semua dekat bekas-bekas tu, kita tutup dan kita tekan mode pilihan kita start untuk buat semua program daripada mula membasuh sehingga dia kering. Jadi perkara pertama, penderia dia akan kesan dulu. Bila dia pusing dia pusing tu, dia kesan berapa berat. Jadi bila dah tahu berdasarkan penderia tu berapa berat, dia tahu berapa banyak air yang diperlukan, berapa banyak sabun diperlukan dan berapa masa diperlukan. Jadi terus penderia bagi arahan kepada mikro pengawal untuk mula menjalankan proses membasuh baju. Dia pergi kepada pemacu motor, kemudian motor arus ulang alik pun berpusing, tali sawat dan takal juga pusing, drum pun berpusing. Bermulalah proses membasuh daripada mula sehingga habis. Itu saja yang kita belajar pada minggu ni, 1.14, iaitu gambar raja blok. Macam mana kita nak membina gambar raja blok produk mekatronik. Awak perlu tahu apa input yang digunakan dan apa proses digunakan dan apakah output dalam setiap produk mekatronik kita. Di sini cikgu sediakan juga latihan. Cikgu nak semua jawab. Kalau tadi kita bagi 3 contoh produk mekatronik, iaitu kereta kawalan jauh, yang kedua pintu gelangsar automatik, dan yang ketiga mesin basuh automatik. Sekarang cikgu nak awak semua perlu buat macam manakah gambar raja blok untuk palang automatik. Palang automatik juga produk mekatronik sedia ada. Ini yang biasa kita jumpa dekat biasa dekat macam parking kereta.
Okey, jadi macam mana dia berfungsi, apa input yang digunakan, apa proses dan apa dia punya output. Okey, cikgu nak semua buat latihan ni. Kita akan bincang jawapannya dalam kelas yang seterusnya. Okey, itu je pada cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.